أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فيا أيها المسلمون، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وهو قائل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Tuhan yang menjadikan kita. Oleh kerana takwa merupakan bekal yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
Dengan takwa inilah salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala wi kejayaan kita di dunia ini. Takwa merupakan pintu rezeki yang paling besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Tuhan akan buka jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tuhan akan tunjuk jalan keluar dalam kesusahan, dalam hidup harian kita. Tuhan akan tolong apabila kita ada susah dalam cari makan kita. Tuhan akan tolong apabila kita ada susah dalam keluarga kita, tempat kerja kita, dan juga dengan sebab takwa Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita dengan seluah-luahnya. Kalau kita berasa payah cari makan dalam hidup harian kita di dunia ni, maka senjata yang paling baik ialah bertakwa kepada Allah. Kerana Tuhan berjanji Ia akan beri jalan keluar kepada orang takwa. Dan Allah Ta'ala janji Ia akan beri rezeki kepada orang takwa dengan tidak hingga-hingganya. Itulah kelebihan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan di hari akhirat pula dengan takwa Allah Taala akan ada syurga kepadanya. Khutbah pada hari ini untuk mengulang kaji cara hidup yang Allah Subhanahu wa taala wi kita hidup di alam dunia ni. Sama ada kita nak hidup seorang diri ataupun kita hidup berkeluarga. Kerana itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Kadang-kadang Allah Taala uji kita dengan seorang diri. Kadang-kadang Allah Taala uji kita dengan berkeluarga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Tuhan jadi setengah untuk nak uji setengah yang lain. Jadi suami untuk nak uji isteri. Jadi isteri untuk nak uji suami. Jadi kita untuk nak uji saing kita. Jadi saing kita untuk nak uji kita. Jadi pemimpin kerana nak uji rakyat. Jadi rakyat untuk nak uji pemimpin. Maka di antara kedua-dua ni akan menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berjayanya orang yang bersabar. Adakah kita dapat bersabar dalam ujian kita dengan isteri kita? Adakah kita dapat bersabar ketika Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak kita? Adakah kita bersabar ketika Allah Ta'ala uji kita dengan saing-saing kita, dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, saing tempat kerja kita, dan saing kita bersaing dalam masyarakat kita? Kerana kejayaan bagi seseorang itu ialah dia dapat bersabar ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wasiat lagi kepada kita supaya kita bertakwa. Dan Allah Taala jadi kita manusia tak boleh kita nak hidup perasingan. Manusia akan berkeluarga dan hidup dalam masyarakat akan menemui berbagai-bagai corak manusia, ataupun kata lainnya furuk al-fardiyah, perbezaan dalam masyarakat. Ada kaya, ada sesak, ada mulia, ada hina, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada hitam, ada tina, ada jatuh. Merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita berfikir, kalaulah dalam dunia ni ada orang satu jenis saja, pandai awak meri saja, tak ada orang pandai awak rumah, macam mana kita nak pergi guna orang ni pergi awak rumah? Kalau dalam dunia ni ada orang pandai nega saja, tidak ada orang pandai benda-benda lain, maka tak ada rahmat. Dengan sebab ni Tuhan sengaja menjadikan manusia dalam masyarakat berbeza kerja, berbeza taraf, dan berbeza kulit dan warna. Ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh tolong-menolong di antara satu sama lain, supaya kita boleh kasih sayang di antara satu sama lain, supaya kita boleh tupai menupai
di antara satu sama lain, bukan untuk kita bertakabur di antara sama-sama kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana hidup dalam bermasyarakat, mempunyai keluarga adalah asas dalam pembinaan masyarakat kita. Keluarga adalah asas dalam pembinaan seseorang manusia. Sebab tu ibu dan bapa dia mesti kena ambil peranan yang paling penting dalam mendidikkan anak-anak kita. Kerana anak kita nak hitam nak putih, ibu bapa lah yang mencatatkan cahaya kepada anak kita. Anak kita nak pegang dengan akidah yang betul, ibu bapa juga orang yang letak benih kepada anak dia. Anak kita nak pegang dengan akidah kharafat, bagi dengan akidah yang menyalahi dengan agama Allah dan Rasulnya, maka ibu bapa lah yang meletak benihnya. Maka sedarlah bahawa kita merupakan satu tenaga yang penting dalam pembinaan nekan sang cropcraw. เราเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างอนาคตของสังคมเนื่องจากว่าพ่อแม่จะเป็นผู้ที่จะแต้มสีให้แก่เด็กว่าเด็กนั้นจะเดินทางไปในทางไหน Anak kita nak hidup besar mempunyai akidah betul salah, ibu bapa orang yang letak benih. Anak kita nak pakai emotion ataupun aram lagu mana, ibu bapa pengkon tai thot. Maka sebab tu marilah sama-sama kita bersabar dalam mendidikkan anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dia telah beritahu kepada kita rahmat yang Allah Taala jadi kita lelaki sebagai suami, dan rahmat yang jadi isteri kita sebagai isteri, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala fiikum mawaddatan wa rahmah. Maksudnya setengah daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada fuak kita manusia, iaitu Allah Taala jadi kita dan jadi isteri kita dari kita sendiri. Jadi kita dan jadi isteri kita daripada kita. Ada sabit pada hadis Tuhan jadi isteri kita pada tulang rusuk orang jatuh, daripada tulang rusuk orang jatuh. Dan lepas tu pula supaya apa? Supaya kita suami dan isteri boleh hidup berkeluarga dengan secara berbahagia, hidup bersenir lenir dalam keluarga kita, cai ciwitในครอบครัวyang pasuk. Lepas pada tu Allah Ta'ala beri rezeki yang begitu baik kepada kita. Lepas beri rezeki yang baik kepada kita, Tuhan beri pula tanda kasih sayang di antara isteri dan suami. Kita hidup kadang-kadang tak pernah kenal mata hidung, nanti mari nikah kahwin. Maka Tuhan lah yang capaknya kasih sayang di antara kita dengan isteri kita dalam keluarga. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semuanya ini adalah pengajaran kepada orang-orang yang guna akal fikiran dia. Jadi pengajaran kepada orang yang suka berfikir. Itu rahmat yang Allah Ta'ala beri hidupnya kita berkeluarga. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala dia jadi kita orang jatuh sebagai suami dan orang tina sebagai suami, maka Allah Ta'ala sebutkan lagi wa razaqakum minat tayyibati afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dengan sebab apa boleh kita hidup beriman kepada benda-benda lain, beriman tak percaya kepada benda-benda yang tidak ada usul asal dalam agama, tak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala ayat di dalam Al-Quran dan Nabi sebut di dalam hadis. Kita dah ambil bagi orang yang hidup beriman, kita ambil benda-benda kharafat, benda yang tidak ada usul asal dalam agama, mai hidup pegang yang akidah kita. Dan juga dengan nikmat yang begitu banyak yang Tuhan beri kepada kita, pakaian baik, tempat duduk baik, makan ni baik, kenapa kita tidak bersyukur? Afa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kenapa mereka itu sangat ingkar tentang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat, apabila Allah Taala hidup kita berkelami, Tuhan tidak lak kita hidup
ngikut hawa dan nafsu kita, maka Allah Ta'ala telah hantar agama untuk tunjuk jalan kita hidup dalam keluarga kita supaya dapat selamat, aman dan damai. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu hidup suami isteri dengan cara baik, hidup dengan baik, kecek dengan baik, tingkah laku dengan baik. Itu pesannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulamanya, bil ma'ruf ini di segi cakap kita. Kalau kita kecek baik dengan isteri kita adalah pahala sedekah. Al kalamu tayyib sadaqah. Kecek baik dengan orang adalah pahala sedekah. Kecek baik dengan saudara kita pahala sedekah. Kecek baik dengan keluarga kita pahala sedekah. Kecek baik dengan anak kita boleh pahala sedekah. Maka macam mana kita apa ni? Kalulah dengan Firaun, orang yang mengaku diri jadi Tuhan. Tidak ada manusia yang paling kufur lebih pada Firaun di atas dunia ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah wasiat kepada Nabi Musa dan Harun. Sewaktu mana Allah Taala nak hantar Musa dan Harun pergi jumpa dengan Firaun, fa izhaba ila Firaun, hey Musa dan Harun, kamu gilah jumpa dengan Firaun. Kedua-dua pergi jumpa dengan Firaun. Maka Allah Ta'ala pesan, faqula lahu qawlan layyina, hendaklah kamu cakap dengan cakapan yang lemah lembut. Bagaimana kita dengan anak kita, bagaimana kita dengan isteri kita, dengan sahabat sehandai kita. Kita nak kecek semacam mana Firaun nak kecek dengan rakyat dia, tak boleh, kerana ini adalah pesan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling kufur sekali di alam dunia ni. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah muamalat dia dengan seteru-seteru dia. Muamalat Rasulullah dengan orang Yahudi, muamalat Rasulullah dengan orang Majusi, muamalat Rasulullah dengan orang-orang yang bukan Islam. Tidakkah satu ketika Rasulullah naik unta, maka dihirat kain sebaya Rasulullah dia ditekak daripada Rasulullah hingga nampak bedar di pipi Rasulullah. Maka adakah Rasulullah turun kita apa dia dak? Dan juga sewaktu Rasulullah nak pergi ke masjid, maka tiap-tiap hari ada seorang Yahudi yang duk tahu najis ke atas kepala Rasulullah. Adakah Rasulullah bertindak dengan sebagaimana mereka itu bertindak? Tidak. Sewaktunya apabila tidak ada hari ini, maka Rasulullah tanya, Datuk ni gimana dah? Tak ada. Tiap hari kalau lalu dia adalah ludah alia baik, tahu najis baik. Hari ini tak ada, ya gimana cuba pergi kelih. Kata ya ada sakit ke gapo. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik yang ada di Madinah, yang dia ada wang pen untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Semua peperangan yang berlaku di masa Nabi, orang yang berlang ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sama ada perang Khandaq, sama ada perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, mana perang-perang yang berlaku di masa Rasulullah, yang duk berlangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, hingga sampai berlakunya songkram Pantamid. Peperangan yang paling besar songkram Pantamid. Abdullah bin Ubay bin Salul orang penpu perasaan dengan kafir musyrikin di Mekah, perasaan dengan Yahudi Bani Qainuqa, perasaan dengan Yahudi Bani Nadir untuk menyerang Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi dekat ia nak mati, ia wasiat nak minta kain sebar Rasulullah untuk tudung mayat dia, untuk nak tudung tak mayat dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kan caiชีวิตในครอบครัว akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Rasulullah kata semulia-mulia, sesempurna orang yang paling sempurna sekali di kalangan fuak kita orang beriman. Siapa dia? Ialah orang yang paling elok akhlak. Bukan orang kecek pandai, bukan orang ngajar pandai, bukan orang kaya, bukan orang begitu begini, bukan pemimpin, bukan rakyat, tetapi orang paling mulia ialah orang yang paling elok akhlak. Dengan sebab tu akhlak manusia merupakan kayu ukur iman seseorang. Nak tahu kata seorang iman kuat, iman tak kuat, tengok dia akhlak dia. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin wa a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak tilik kepada rupa parah kita,
Tetapi Tuhan tilik hati dan perbuatan kita. Hati dan perbuatan kita. Dengan sebab itulah tidak ada iman melainkan ada amal salih. Laisal imanu bitamanna. Bukan dia iman yang kita cita-cita saja dalam hati nak waktu nak buat ni, tapi kita tidak buat. Nak semaya, nak puasa tapi tidak puasa, tidak semaya. Apabila iman kena amal salih. Maka Rasulullah kata, akmalul mu'minin, semulia-mulia yang paling sempurna orang beriman ialah orang yang paling akhlak mulia. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling praset ataupun tinggi di kalangan kamu. Tengok dia tinggi. Timeh, Namper, Puan, Nayuk, dia paling tinggi darajat dia. Tengok orang paling baik dan mulia dia dengan akhlak, dengan anak dan isteri dia. Kalau dengan orang lain kita baik semua, dengan saing tempat kerja kita baik belakang, orang sebut belakang kita baik. Gimana orang sebut kita baik, tapi buat tanya isteri kita, tanya bini kita, maka dia tak ada nak cerita orang ni bukan orang baik. Sebab Rasulullah kata orang yang paling baik sekali di kalangan puak kamu hai orang beriman ialah orang yang paling baik dengan anak dan isteri dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum, jong hai kiat lu kong rau. Tu have says kita muliakan kepada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la yafruq, jangan kamu ke mukminun mukminatan, seorang beriman jangan duk keruk dengan sebab kesalahan seorang beriman perempuan, iaitu isteri kita lah. Dengan sebab kesalahan dia yang dia laku, jika kita ada apa-apa yang tidak menyuka ke hati kita, mai pocai, mi putikam การแสดงออกของภรรยาของเราที่เราไม่ค่อยจะปลื้มไม่ค่อยจะพอใจแต่นบีบอกว่าจงดูความดีงามของนางที่มีอย่างมากมาย siapa dia basuh baju pada kita, siapa dia perak anak kita, siapa dia nanak nasi kita makan, siapa dia nyapu rumah pada kita, siapa dia jawabnya isteri. Maka sebab tu satu ketika ada seorang yang lagi mengadu hak isteri dia kepada Umar bin Khattab. Kata isteri dia rumah ni bahin ngepek gi rumah Umar bin Khattab. Berdapati siapa di rumah Umar, dengar juga isteri Umar pun duk ngepek juga. Lalu tu Umar ni dengar supaya seorang orang jalan. Lalu tu Umar buka pintu, nampak seorang laki-laki duk paling nak kelik. Maka Umar panggil, ya rajul, hei orang laki-laki, mari dulu. Ada gapo mari Amirul Mukminin? Mesti kena ada hajat. Ada gapo? Ya tu saya ni nak mengadu hal sikit. Ya Amirul Mukminin, ngadu gapo? Nak mengadu hal isteri saya di rumah ke bahin ngepek sungguh. Ngepek belakang. Hai ngepek. Lalu tu Umar kata belakang dia lah. Kenapa? Kan nak nasi pada dia, nyipel rumah pada dia, lepas tu perak anak pada dia, kadang-kadang kilik etik sebelah ni walau nasi, kadang-kadang tak puyuk hagi basuh. Maka kalau dia letih sikit sebanyak dia ngepek. Sebab tu belahak dia. Ni cara menyelesaikan problem atau masalah dalam keluarga kita. Apabila kita duduk, maka Allah Ta'ala timur kasih sayang di antara satu sama lain. Maka sebab tu apabila kita berlaku satu-satu kes, hendaklah kita ukang dengan cara baik. Kalau kita siapa sudah, maka Islam yang ada jalan keluar, maka tak sepatlah kita nak sebut di dalam khutbah sekadar 15 minit ni. Maka Allah Ta'ala ada pesan dari satu ayatnya, katanya kalulah kita fa in talaqtumun nisaa fatalliquhunna bima'rufin jika sekiranya kamu nak tolak isteri kamu, maka adalah kamu tolak dengan baik. Dan jika sekiranya kamu tolak dah, maka siapa eddah dah orang yang cerai isteri dia. Eddah bagi kita cerai isteri ni, kalau ada cemar lagi 3 kali mari cemar, 3 kali mari haid. Kalau orang tidak ada cemar dah, tidak ada haid dah, maka bila 3 bulan. Apabila kita tolak raj'iyah, tolak kali pertama, tolak kali kedua, kita boleh klik baik lagi. Maka apabila dekat-dekat nak sapa eddah tolak kita, maka Tuhan suruh
fa'amsikuhun nabi ma'rufin aw sarrihuhun nabi ma'ruf. Kalau kita nak pegang juga, nak ambil kelik balik, maka hendaklah kita pegang dengan baik. Dan kalau kita nak lepas juga dia, maka kita tolak dengan baik. Tak sebi kita duk pajar, jatuh bombing pedak, naik ke langit pedak ke dengar tengah langit tak boleh. Dan Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala telah pesan lagi kepada kita dan kepada Nabi juga wasiat kepada kita. Semasa kita cerai isteri kita, maka wajib bagi isteri kita cerai raj'i. Satunya kita kena beri tempat duduk pada dia. Yang kedua, kita kena beri nafkah kepada dia. Yang ketiga, kita kena beri lagi kasih sayang pada dia, mawaddah kepada dia. Bukan kita tolak hak dia tu baik. Ni bukan pada ajaran Islam. Tolak kali pertama, kali kedua, kena beri tempat duduk dia, kena beri nafkah pada dia, dan kena beri kasih sayang pada dia. Sebagaimana yang telah diteriakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Marilah sama-sama kita pakat sedar, oleh kerana yuk ni pen yuk seri, maka sekeliling kita adalah bi'ah yang membawa dan musnahkan keluarga kita. Maka sebab tu apabila bi'ah sing wetlam jangan para pesu kuam hayan dah. Iaitu kita kena pakat-pakat tolong menolong, tegar menuga di antara satu sama lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di sini apa bina mutaah. Gapo dia? Iaitu musyarakah. Kena saling tegar menegar. Aku tegar, mu tegar aku. Kedua-dua ni orang nak tegar dan orang nak terima tegar, dia kena pakai tenaga email belaka. Kalau lah di mana-mana pihak tidak ada email, maka dia akan bakar satu-satu pihak. Maka sebab tu orang berjayanya ialah orang bersabar. Dengan sebab tu nak win nasihat kepada orang ni pun payah dah, nak terima nasihat terlebih payah lagi. Nak win nasihat demo payah dah, nak win nasihat pada anak kita, nak kum aram biar disejuk biar kita nak nasihat pada anak kita, nak kum aram kita biar disejuk biar kita nak tegar kepada isteri yang sudah payah dah, dan kita nak terima nasihat pada orang pun lebih payah lagi. Marilah sama-sama kita pakat berdoa kepada Allah SWT, dan kita pakat jaga molek, terutama kalau anak kita masuk su yawacon. Mula-mula masuk yawacon ni, kita kena pilih saing with dia. Dia saing orang berimej, saing orang juruh-juruh. Kalau dia masuk Y tu, kita kena pilih saing with dia, kerana learning sangat bahaya. Ya safety learning sebab apa murah? Kerana sebab apa murah? Banyak lama dah, tapi dilepas menjadi seri. Ini adalah satu cara orang Yahudi yang nak memusnahkan umat Islam kita. Dia guna senjata ni mai pada lama di Yemen guna ni juga. Dia guna ya mari apa ni? Ya septit sebagai al-qar di negeri Yemen. Orang Yemen dia di Malah kedok kebel tu. Dan juga dia guna ni juga serata dunia dalam nak menjajahkan umat Islam supaya duduk bawah kuasa dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita bertakwa pada Allah Ta'ala dan kita mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, kita sayang anak kita banyak. Jangan lepas hidup kita sayang dengan orang yang tak baik. Kerana sangat learning, kalau kita kelih learning, orang yang diguru dia tahu. Kata gapo hidup berlaku dalam rumah sekolah. Gapo hidup berlaku di patah, gapo hidup berlaku di tempat-tempat satahan seksa. Maka sebab tu kita kena percaya, kita kena buka hati dengan anak kita. We ya kelah, tidak mau periksa orang itu tu kurang. Ikutlah buku kuamrak, buku gapo, we ya kelah. Jangan jadi bekai sangat dengan anak-anak. Jangan diterima dengan anak-anak. Kenapa? Kerana ia keluarga kita. Kita kena let titik, kita kena slow
perangai hak bekan kita dalam keluarga supaya anak kita boleh mari cari kita, boleh masuk dekat dengan kita dan kita boleh nasihat kepada dia. Tidak itu kita masuk pintu depan iaitu pintu belakang. Nah, ni adalah sebagai nasihat pada diri saya dan kepada ikhwah yang dikasihi sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al bala wal waba waz zina wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na wa an awladina wa shababina wa ummatina al bala wal waba والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا